Pejam celek dah nak masuk Ramadan pula dah. Dan sekarang ini kita berada dalam satu bulan yang amat istimewa yang dinamakan sebagai Syakban. Usamah bin Zaid bersama dengan Nabi SAW, dia pelik bila dia tengok Nabi pada bulan Syakban ni puasa kerap sangat. Maka dia tanya dengan Nabi. Apa kata Nabi SAW? Zalika syahru yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Syakban. Ini adalah satu bulan yang mana manusia akan lalai. Bulan ini terletak di antara Rajab dengan Ramadan. Maksudnya bulan mana? Ni bulan Syakban. Dan Nabi sambung lagi, Nabi kata apa? Sesungguhnya bulan ini adalah bulan yang diangkat amalan-amalan manusia kepada Rabbul Alamin, yakni kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan aku, kata Nabi, aku suka ketika mana amalanku diangkat, aku dalam keadaan berpuasa. Baik, amalan-amalan kita ini diangkat, ada amalan yang bentuk harian, mingguan, bulanan dan juga tahunan. Bagi amalan mingguan akan diangkat pada hari Isnin dan Khamis. Amalan bulanan pula akan diangkat pada Yaumul Abyad. Ni yang kata ada puasa kan? Kita ada puasa di setiap pertengahan bulan-bulan Islam ataupun dipanggil Yaumul Abyad. Sebab apa? Sebab bulan tengah mengambang maka cahaya putih keluar. Maka waktu itu adalah waktu diangkat amalan. Dan bagi amalan tahunan, maka bulan Syakban adalah bulan diangkat amalan. Maka Nabi akan banyak berpuasa. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha menyatakan bahawasanya dia tak pernah tengok Nabi puasa dalam sebulan tu banyak kecuali pada bulan Syakban. Maksudnya bulan Syakban ini adalah bulan yang amat istimewa sebab bulan yang akan diangkat amalan. Bila diangkat kita tak tahu. Hanya Allah yang Maha mengetahui. Cuma kita ready, kita doa moga-moga pada hari diangkat amalan kita bulan Syakban tu, maka kita dalam keadaan berpuasa. Itu saranan Nabi SAW. Dan istimewa je bulan Syakban yang kita sedang berada di dalamnya ini. Kalau siapa yang tak rebut rugi, ialah satu malam yang dinamakan sebagai Nisfu Syakban. Apa istimewanya Nisfu Syakban ini? Bila masuk saja Nisfu Syakban, bila Allah akan ampunkan, yaghfirullah li ibadihi, Allah akan ampunkan dosa-dosa hamba-Nya, kecuali dua golongan. Dua golongan Allah tak ampunkan. Yang pertama, orang yang mensyirikkan dia, limusyrikin, dan yang kedua, syahinin, iaitu orang yang masih lagi dalam keadaan bermusuh-musuhan. Maksudnya orang yang tak jaga silaturahim, orang yang suka bergaduh dengan orang, sikit-sikit nak mengkeliling orang. Golongan-golongan ni tidak akan dapat pengampunan khas yang Allah berikan pada Nisfu Syakban. Maksudnya Nisfu Syakban ini memang ada dalilnya. Ya, memang ada dalilnya. Nisfu Syakban ini adalah satu hari yang amat istimewa. Jadi apa amalan-amalan yang boleh kita tingkatkan pada bulan yang mulia ini? Yang pertama, kena ingat, jangan adakan ibadat-ibadat yang tertentu sekiranya tidak ada dalil dan juga sandaran. Sebagai contohnya, ada satu solat dinamakan sebagai solat Ar-Raghaib. Solat ini dilakukan tanpa apa-apa dalil oleh golongan tertentu, dilakukan pada bulan Rajab. Mereka akan buat semayang di antara maghrib dengan isyak tu 12 rakaat. Bulan Syakban dia gandakan pula, antara maghrib dengan isyak tu dia buat semayang Ar-Raghaib ni 100 rakaat. Maka ingat, barang siapa yang masih mungkin pernah terdengar, dapat WhatsApp ke, dalam FB ke berkenaan dengan perkara ini, Ar-Raghaib adalah benda-benda yang mendustakan dan tidak ada sandaran. Dia adalah satu bid'ah yang amat keji. Jangan buat. Cuma dalam bulan Syakban ini kita boleh lakukan amalan-amalan yang lain. Yang pertama, sebagaimana yang telah ditinggalkan oleh baginda Nabi SAW, untuk kita banyakkan berpuasa bulan Syakban. Yang kedua, bila Allah tak suka, kita syirik dengannya, Allah memang tak terima, Allah tak ampunkan, maka kita kena jaga akidah kita elok-elok. Sentiasalah kita banyakkan berzikir kepada Allah. Yang ketiga, Allah kata Allah tak ampunkan orang yang sentiasa bermusuh-musuhan. Bulan Syakban ini, sebelum masuk Nisfu Syakban, kita tahu ada orang yang mungkin kita pernah kecilkan hati dia, kita sakitkan hati dia barangkali, minta ampun, minta maaf. Kita ni minta maaf hari raya je tak? Sebenarnya sebelum masuk Nisfu Syakban ini adalah hari yang sesuai untuk kita mohon maaf kepada rakan-rakan ataupun kawan-kawan kita yang mungkin berkecil hati dengan kita, supaya bila masuk Nisfu Syakban, kita termasuk dalam golongan-golongan yang akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan, selain daripada itu, banyakkanlah baca Quran pada bulan yang amat mulia ini. Moga-moga dengan amalan-amalan yang bersabit dengan apa yang telah baginda Nabi SAW lakukan pada bulan Syakban ini, kita mendapat bukan sahaja pahala melakukan ibadat, tapi kita juga mendapat pahala sunnah. Moga-moga Nisfu Syakban yang akan menjelma ini, kita tergolong dalam golongan-golongan yang akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga Syakban kali ini lebih baik pada Syakban yang kita telah lalui pada tahun-tahun yang sebelumnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wa barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.